Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, terima kasih kepada Encik Nur Zainul, Pegawai SSC Plus PPD Daerah Kedah Utara kerana sudi memberi saya peluang untuk saya membuat presentation apakah strategi peningkatan matematik SPM 2019 yang telah saya laksanakan di SMK Seri Puteri Ipoh pada tahun 2019. Okey, untuk maklumat rakan-rakan, bilangan calon adalah seramai 96 orang. Okey, program yang saya mulakan adalah seawal tingkatan 4, okey, iaitu program guru muda. Okey, program guru muda yang dijalankan pada tahun 2018, saya buat hanya untuk kelas belakang sahaja, iaitu kelas pada akhir. Ada 4 buah kelas dan pelajar yang kelas pada akhir adalah kelas 4 SK, di mana guru muda yang dipilih adalah di kalangan pelajar kelas 4 SK itu sendiri. So saya ambil pelajar yang paling tinggi, cikgu cuba bayangkan kelas yang paling akhir. Pelajar yang pandai dalam matematik, markahnya berapa cikgu? Hanya markahnya saya ambil dalam, ada yang markah 27/100, ada yang markah 35/100, saya ambil sebagai guru muda. At least saya nak timbulkan minat mereka dalam matematik. Okey, so saya jalankan guru muda ni pada awal April 2018. Okey, dan sebelum peperiksaan pertengahan tahun ya, jadi saya nampaklah pelajar ada peningkatan kepada pelajar guru muda yang digelar guru muda dan juga pelajar yang menjadi menti kepada guru muda tersebut. Okey, jadi saya benarkan pelajar guru muda tersebut mengajar rakan yang lain dalam bahasa Tamil. Sebab sebenarnya pelajar kelas belakang ni dia ada masalah bahasa. Nak faham bahasa tu sangat susah. Jadi bila mereka belajar dalam matematik dalam bahasa Tamil, mereka lebih mudah faham. Alhamdulillah ya. Jadi tumpuan saya pada awal tingkatan 4 adalah soalan aras rendah. Saya nak mereka tingkatkan pencapaian mereka dalam matematik sedikit demi sedikit. Okey, jadi apa kesan dia yang saya nampak untuk guru muda dalam tingkatan 4? Okay, saya nampak pelajar ada peningkatan dalam peperiksaan akhir tahun sampai ada yang lulus. So pelajar pada kelas akhir ada yang lulus dalam matematik. Mereka sangat bahagia, mereka sangat bangga kerana mereka telah lulus matematik, especially guru muda. Dan guru muda ni saya bagi reward kepada mereka. Saya bagi ganjaran dalam bentuk hadiah. So bila saya bagi ganjaran dalam bentuk hadiah, mereka sangat happy. Sampai mereka kata, cikgu tahun depan saya nak jadi guru muda juga cikgu. Sebab kita hargai pelajar. Ya, kita puji pelajar, kita hargai, mereka akan seronok nak jadi guru muda dan memberi motivasi kepada pelajar-pelajar yang lain supaya aku pun nak hadiah, aku pun nak jadi guru muda pada tingkatan 5. Okey, jadi guru muda tingkatan 5 saya still buat untuk tingkatan 5. Okey, tapi saya bahagikan pada 2 kategori, iaitu kategori pertama saya buat sewaktu co-curriculum, iaitu selepas peperiksaan pertengahan tahun kalau tak salah saya, di mana tingkatan 5 ni dengan kerjasama barisan pentadbir, tingkatan 5 dibahagikan kepada 2 kategori, separuh untuk guru muda sejarah, separuh lagi adalah guru muda matematik. Dan sama juga lah fokus saya adalah kepada kertas 2, iaitu garis lurus, perbaikan pilihan, set penjelmaan dan sebagainya. Memang saya pelbagaikan soalan untuk guru muda tersebut, untuk program tersebut. Okey, yang kedua, program guru muda ni saya jalankan sewaktu PDPC saya sendiri, iaitu paling kurang seminggu sekali cikgu. Seminggu sekali ada program di mana dengan kerjasama guru jadual waktu, reshuffle balik jadual saya ada sandwich class, di mana kelas 5 sains saya gabungkan dengan 5 perniagaan, iaitu kelas pertama saya gabungkan kelas ketiga, kelas kedua saya gabungkan kelas terakhir, kelas keempat. Okey, di mana bagaimana saya boleh gabungkan, iaitu pada waktu saya waktu matematik dan kelas yang sandwich tu saya ambil subjek civic atas subjek PJ. Ya, so gabungan sandwich class tu yang terhasil saya dapat laksanakan guru muda dalam PDPC saya. So memang banyak kalilah PDPC ni guru muda dalam kelas dapat dijalankan. Alhamdulillah. Dan apa yang saya buat? Saya bagi penghargaan, hadiah dan sijil kepada guru muda. Yang saya ingatlah tahun lepas untuk pelajar tingkatan 5, saya bagi reward kepada guru muda sijil di dalam majlis dalam dewan yang diberikan sendiri oleh Puan Pengetua. Memang pelajar sangat-sangat bangga dan dapat memberi motivasi kepada adik-adik mereka yang lain. Okey, ini adalah gambar guru muda yang saya telah laksanakan. Okey,
Saya buat guru muda ada satu orang guru muda, 2 orang pelajar. Ada juga satu guru muda, 1 pelajar. Satu guru muda, 3 pelajar. Bergantung kepada markah pelajar itu sendiri ya. Okey, ini pun sama, guru muda dijalankan dalam kelas. Okey, yang ketiga, okey, apa yang saya buat tingkatan 5 adalah saya buat sendiri modul easy to pass. Saya hasilkan sendiri, tapi bukan saya buat soalan, saya kumpulkan soalan-soalan daripada negeri-negeri lain. Jadi dalam set yang pertama, kalau cikgu tengok, okey, dalam set pertama dalamnya ada 5 set. Okey, saya memang buat, so daripada awal bulan pertama, daripada Januari, pelajar dah nampak, okey, ini adalah format SPM. So pelajar dah terbiasa format SPM seawal tingkatan 5. Jadi dari saya bagi tahu mereka, at least kamu curi markah, ambil skor minimum, kamu akan lulus dalam matematik. So pelajar excited, ya ke cikgu boleh? Ya ke cikgu boleh lulus? Boleh. Saya bagi set ni, saya suruh mereka buat, dapatkan skor minimum supaya mereka lulus. Alhamdulillah ya. Okey, contoh saya ambil kat sini, saya ambil persama linear, saya curi 2 markah saja. Pepecah isi batu, saya ambil 4 markah. Garis lari, walaupun markah penulis 5, saya ambil 2 markah saja. Penakbulan, saya curi 3 markah. Matriks dengan kebargandaan, saya target full. Memang saya train budak soalan kebat dan soalan tak kebat ya. Graf, walaupun markah penulis 12, saya hanya target 8 markah minimum. Statistik 8, penjelmaan 4 saja cikgu-cikgu. Penandungan pun 4. Tapi alhamdulillah bila saya buat set ni, daripada awal Januari sehingga akhir, sebelum percubaan, akhirnya saya nampak ada peningkatan. Walaupun saya skor minimum, tapi ramai yang skor maksimum. Especially dalam tajuk penandungan dan penjelmaan lah, ada peningkatan. Alhamdulillah. Okey, ini adalah modul easy to pass. Dan dalam modul tersebut, apa yang saya tekankan kat sini cikgu-cikgu, walaupun kelas belakang cikgu tekankan juga soalan kebat. Mahirkan mereka dan pelajar saya kelas akhir, mereka dah biasa dengan soalan kebat seawal tingkatan 5. Jangan akhir-akhir bagi soalan kebat, mereka akan stuck di situ. Okey, yang seterusnya adalah program yang saya jalankan adalah program High Dependency Student, iaitu saya buat program ini bersama pelajar-pelajar yang lemah saja. Maksudnya, kalau cikgu tengok saya buat kat makmal, saya guna visualizer. Saya lebih suka guna visualizer sebab pelajar nampak apa yang saya tulis. Ya, okey, di makmal saya buat 2 hari macam ni. Okey, apa yang saya buat? Maksudnya saya buat kelas 2 hari sebelum peperiksaan awal tahun, 2 hari sebelum peperiksaan pertengahan tahun, 2 hari sebelum peperiksaan percubaan SPM. Saya buat kelas tambahan waktu petang cikgu. Katakan kelas habis pukul 2. So pukul 2.30 mula sampai 4.30. So 2 hari berturut-turut untuk pelajar prepare untuk kelas soalan exam matematik. Alhamdulillah lah, bila saya buat kelas tambahan ni, pelajar ada idea dan pelajar boleh jawab soalan peperiksaan dengan bagus. Alhamdulillah. Okey. Dan seterusnya saya buat pencutan akhir SPM, iaitu masa pulun habislah. Saya buat 2 hingga 3 hari sebelum peperiksaan sebenar jalankan. Ya, SPM sebelum peperiksaan akhir, saya panggil pelajar-pelajar yang lemah. Tapi cikgu-cikgu, akhirnya saya sangat-sangat terharu. Ini yang saya buat masih lagi di makmal. Dan saya terkejut. Saya target hanya 20-30 orang dan saya terkejut. Hampir separuh dan lebih, 50% ke atas. Dan saya terkejut yang datang sebelum SPM sebenar cikgu-cikgu, pelajar kelas pertama, pelajar kelas kedua, sampai kelas akhir. Saya sangat-sangat terharu dengan kerjasama dan komitmen pelajar-pelajar. So, bila kita dah buat kelas tambahan ini bermula sejak awal Mac, bila kita buat pencutan akhir sebelum SPM, pelajar dah ada mindset, mereka akan datang cikgu. Cikgu cubalah buat seawal yang mungkin kelas tambahan. Okey, dan apa yang saya murnikan, apa yang saya buat lagi adalah saya buat lagi to be berfokus, di mana silibus saya habiskan seawal bulan 7. Laki tupi soalan pelajar yang boleh jawab dan juga soalan-soalan kebat, dan juga saya buat latihan SPM sebenar, soalan pasia dan juga soalan percubaan negeri lain. Maksudnya kalau percubaan negeri lain tu kita tengoklah, kalau macam kelas depan tu dah habis saya bagi. Saya tak kisah duit datang dari mana pun, saya akan foto sikit untuk bagi kepada pelajar. Okey, dan akhir sekali cikgu, ini faktor tambahan saya, iaitu yang pertama, sentiasa puji pelajar pandai. Saya tak pernah cakap pelajar bodoh, tak pernah. Saya hanya akan cakap pelajar pandai. So mereka sangat happy
bila cikgu cakap mereka pandai dalam matematik, cikgu cubalah puji pelajar dengan pandai, beri galakan dan sokongan walaupun sehingga kesan akhir. Dan alhamdulillah lah kerjasama dengan pentadbir dan pihak sekolah, guru jadual waktu, alhamdulillah saya berjaya meningkatkan prestasi matematik sekolah saya. Dan akhir sekali, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada Encik Nur Hazainul Penderahin, pegawai SIC Plus PPD Daerah Kedah Utara, kerana beliau datang ke sekolah saya beberapa tahun dan 2 atau 3 tahun berturut-turut untuk memberi teknik menjawab matematik SPM. Dan dalam masa yang sama saya belajar dengan beliau untuk membuat program guru muda. Alhamdulillah Encik Zainul, saya telah jalankan program guru muda dan akhirnya saya nampak hasilnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.